Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar kelas PK Arif. Jadi pada hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSM Pendidikan Khas tingkatan 3. Seperti biasa, untuk pengajaran dan pembelajaran dari rumah, kita akan masuk ke dalam bidang pendidikan kesihatan. Unit yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unit yang ke-6, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial dengan tajuknya penyakit. Pada hari ini kita akan belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan jangkitan HIV dan juga penyakit AIDS. Apakah yang dimaksudkan dengan virus HIV ini dan apakah yang dimaksudkan dengan penyakit AIDS? Cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk menerima pembelajaran daripada cikgu. Tajuk kita pada hari ini penyakit, iaitu penyakit AIDS dan juga jangkitan virus HIV. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 6.1.1 menjelaskan tentang jangkitan HIV dan penyakit AIDS. Kemudian 6.1.2 menilai situasi yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan HIV dan penyakit AIDS. 6.1.3 itu kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini kamu semua akan dapat menyatakan 4 cara jangkitan HIV dan penyakit AIDS kepada manusia. Yang keduanya, kamu akan dapat menjelaskan 5 aktiviti atau perbuatan yang tidak akan membawa kepada penyakit HIV dan penyakit AIDS. Dan yang ketiganya, kamu dapat menjelaskan 4 situasi yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan HIV dan penyakit AIDS. InsyaAllah, selepas ini, kamu semua akan mempelajarinya daripada penerangan-penerangan yang akan cikgu berikan kepada kamu. Ayuh kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk permulaan ini, cikgu akan memberitahukan kepada kamu apakah itu HIV dan juga AIDS. HIV ini bermaksud Human Immunodeficiency Virus yang merupakan sejenis virus yang melemahkan sistem pertahanan badan untuk melawan penyakit. Daripada virus HIV inilah yang akan menyebabkan penyakit AIDS. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit AIDS pula? AIDS. AIDS ini kalau dalam bahasa Inggerisnya kita sebutnya sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome atau dalam bahasa Melayunya kita menyebut sindrom kurang daya tahan penyakit, iaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini. Baik, apabila kamu mendapat ataupun kamu dijangkiti oleh virus HIV ini, cuba kamu lihat di sebelah kanan itu ada gambar virus HIV. Maka barulah kamu berpotensi untuk mendapat penyakit AIDS ini. Jadi, seperti yang kita tahu bahawa penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Jadi, kamu harus pandai untuk membezakannya. HIV adalah sejenis virus yang menjangkiti manusia. Apabila ia telah menjangkiti manusia, maka dia akan menyebabkan penyakit AIDS. Baik, virus HIV ini dia akan merosakkan sistem pertahanan tubuh badan kita. Di dalam badan kita ini ada antibodi yang berfungsi melawan penyakit yang menyerang tubuh badan kita. Apabila sistem pertahanan badan kita ini rosak, maka bakteria dan virus-virus lain boleh menjangkiti tubuh badan kita. Jadi, apabila kita menerima penyakit AIDS ini, badan kita akan menjadi lemah. Kalau sekiranya kita akan mendapat penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteria, ia sangat susah untuk diubati.
Jadi, perbezaan antara HIV dan AIDS ini ialah HIV merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Pembawa virus HIV boleh menjadi pembawa dalam tempoh masa yang lama sebelum mendapat penyakit AIDS. Kadang-kadang, seseorang individu itu, dia tidak sedar bahawa dia membawa virus HIV. Apabila dia melakukan ujian di makmal, barulah ia tahu bahawa dia adalah salah seorang daripada pembawa virus HIV yang berpotensi boleh menyebabkan penyakit AIDS dan disebarkan kepada individu-individu yang lain. Jadi cikgu harap kamu faham berkenaan dengan penerangan cikgu berkaitan dengan HIV dan juga AIDS. Kedua-duanya berbeza, tetapi kedua-duanya menjadi punca kepada penyakit kepada manusia. Sekarang mari kita lihat cara jangkitan HIV kepada manusia. HIV ini adalah sejenis virus. Virus ini sangat halus dan sangat sukar untuk dilihat oleh mata manusia. Kita jika mahu melihat virus ini, kita perlu menggunakan mikroskop. Baik, terdapat 5 cara jangkitan HIV. Yang pertamanya ialah daripada seorang ibu yang dijangkiti HIV kepada anak yang dikandungkannya. Cikgu akan beri penerangan yang selanjutnya selepas ini. Yang kedua adalah melalui pemindahan darah yang tidak disaring dan mempunyai virus HIV di dalamnya. Yang ketiga, melalui penyusuan ibu yang membawa HIV. Yang keempat, berkongsi jarum suntikan penagih dadah. Dan yang kelima, hubungan seks rambang dengan pembawa HIV. Ini adalah 5 cara HIV berjangkit kepada manusia. Selepas ini, cikgu akan terangkan bagaimana kelima-lima cara ini boleh menyebabkan kita ataupun individu lain menerima jangkitan HIV. Namun demikian, walaupun kita tidak tahu bahawa seseorang individu itu membawa penyakit HIV ini, tetapi kita harus tahu bahawa AIDS tidak akan berjangkit dengan cara yang pertamanya bersentuhan. Apabila kamu bersentuhan kulit dengan kulit di antara kamu dengan pembawa virus HIV ini, ia tidak akan berjangkit. Kecuali kalau sekiranya kamu luka dan pembawa penyakit itu luka, jika luka kamu terkena luka dia, maka kamu berisiko untuk mendapat penyakit AIDS. Yang keduanya, gigitan nyamuk. Walaupun nyamuk dia telah menggigit seorang pembawa virus HIV, ia tidak dapat menyebarkan virus itu apabila ia menggigit kamu pula. Jangan risau, ya. Kalau sekiranya gigitan nyamuk boleh membawa penyakit HIV ni, habis kita semua. Betul tak? Okey, yang keduanya, berkongsi tandas. Janganlah kamu apabila melihat ada seseorang yang kamu tahu bahawa ada penyakit AIDS masuk ke tandas, kamu tidak pergi ke tandas berkenaan. Tidak, kerana penyakit AIDS dia tidak akan menyebar melalui perkongsian tandas. Yang keempatnya, melalui ciuman. Melalui ciuman. Dan yang kelimanya, berkongsi makanan. Jangan kamu risau. Kalau sekiranya makan di kedai, kamu jangan rasa was-was menggunakan sudu atau garfu atau pinggan yang pernah digunakan oleh penyakit AIDS. InsyaAllah, ia selamat untuk digunakan. Sekarang, cikgu akan terangkan situasi-situasi yang berikut. Situasi-situasi ini merupakan perkara-perkara penting yang menyebabkan berlakunya jangkitan HIV seterusnya membawa kepada penyakit AIDS di kalangan masyarakat kita. Cuba lihat di situ. Ada seorang guru bertanya kepada 5 orang muridnya berkaitan bagaimanakah HIV dan AIDS boleh berjangkit. Seorang muridnya yang bernama Shima menjawab, penagih dadah yang berkongsi jarum. Yang keduanya, dijawab oleh Khairul, ibu menghidap HIV kepada anak di dalam kandungan. Pelajar yang ketiga, bernama Syuhada, menjawab hubungan seks rambang dan hubungan sejenis dengan pembawa HIV. Dan yang terakhir sekali,
Izzat menjawab, menerima darah daripada penderma yang dijangkiti HIV. Keempat-empat jawapan daripada pelajar itu adalah betul, kerana empat situasi ini akan menyebabkan berlakunya penularan virus HIV dan menyebabkan penyakit AIDS. Bagaimana ia berlaku? Cikgu akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Yang pertamanya, penagih dadah yang berkongsi jarum suntikan. Jangkitan HIV AIDS boleh berlaku sekiranya jarum suntikan yang digunakan oleh seorang penagih dadah yang menjadi pembawa penyakit AIDS ini dikongsi oleh seorang penagih dadah yang lain. Ini adalah kerana penyakit AIDS ini dibawa melalui darah. Jarum suntikan yang dicucuk pada bahagian tubuh yang akan turut membawa sekali virus HIV yang melekat pada jarumnya. Sekiranya jarum suntikan berkenaan dicucuk semula kepada individu lain, maka individu berkenaan berisiko untuk mendapat penyakit AIDS. Kebanyakan daripada penagih dadah ini, mereka berkongsi jarum suntikan yang sama. Mereka tidak sedar bahawa kawan mereka itu seorang pembawa penyakit AIDS ataupun pembawa virus HIV. Apabila sahaja mereka berkongsi jarum suntikan berkenaan, maka mereka berisiko untuk mendapat virus HIV berkenaan dan seterusnya dijangkiti penyakit AIDS. Inilah salah satu punca yang menyebabkan kebanyakan penagih dadah berisiko untuk mendapat penyakit AIDS. Yang seterusnya, yang kedua, menerima darah dari penderma yang dijangkiti HIV. Kita sedar bahawa bekalan darah di hospital-hospital kerajaan dan juga swasta sangat kritikal. Maka kerajaan sangat menganjurkan aktiviti menderma darah. Namun demikian, virus HIV ini boleh menjangkiti manusia melalui darah-darah yang didermakan ini. Apabila seseorang individu menerima darah dari seseorang yang dijangkiti HIV, maka individu berkenaan akan dijangkiti HIV dan berisiko untuk mendapat penyakit AIDS. Kerana itulah, individu yang telah disahkan dijangkiti HIV tidak dibenarkan untuk menderma darah kerana ianya amat berisiko. Selain daripada itu, kerajaan juga sangat mengambil berat berkenaan dengan darah-darah yang telah didermakan ini. Ianya akan disaring dengan betul dan dikaji di makmal bagi mengelakkan supaya darah yang mengandungi virus HIV ini boleh didermakan kepada individu yang tidak berdosa. Tetapi, kamu jangan takut pula untuk menderma darah kerana menderma darah itu dapat membantu orang-orang yang sangat memerlukannya. Boleh? Cikgu dah 5 kali menderma darah. HIV ni juga boleh menjangkiti melalui ibu kepada anak di dalam kandungannya. Seseorang ibu hamil yang membawa virus HIV boleh saja menyebabkan kandungannya dijangkiti virus HIV. Hal ini berlaku apabila virus ini dipindahkan daripada ibunya kepada bayi melalui uri. Sedih ya apabila melihat bayi kecil yang tidak berdosa terpaksa menanggung beban penyakit yang tidak dapat diubati ini kerana disebabkan kesalahan orang lain. Selain daripada itu, virus ini juga boleh menjangkiti kepada bayi melalui ibunya daripada aktiviti penyusuan bayi. Mana-mana ibu yang menyusukan bayinya, kalau sekiranya ibu berkenaan adalah seorang pembawa virus HIV, maka ia berpotensi untuk memindahkan virus berkenaan kepada anaknya. Inilah risiko yang perlu kita tanggung, membawa beban ya sepanjang usia kita. Dan yang terakhir sekali ialah hubungan seks rambang dan hubungan sejenis dengan pesakit HIV/AIDS. Apakah yang dimaksudkan dengan seks rambang? Seks rambang ini adalah berlakunya hubungan seks di antara seorang lelaki dengan wanita yang tidak kita kenali. Biasanya ada seseorang yang melanggan pelacur. Jadi, kita tidak tahu bahawa pasangan kita itu membawa virus HIV.
Apabila kita melakukan hubungan intim dengan mereka, maka kita boleh mendapat penyakit HIV ini. Ia tidak terbatas kepada hubungan lelaki dan juga wanita. Ia juga boleh menjangkiti melalui hubungan sejenis, lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Maka, jalinkanlah hubungan yang sah melalui aktiviti perkahwinan. Ia membantu kita untuk terhindar daripada jangkitan penyakit AIDS ini. Kemudian, seperti yang telah kita ketahui, mana-mana pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan diwajibkan untuk melakukan ujian saringan HIV. Ini bagi memastikan mereka yang berkahwin dapat mengetahui status pasangan mereka, sama ada mereka pasangannya itu positif ataupun negatif virus HIV ini. Cikgu pun dahulu sewaktu cikgu nak berkahwin, cikgu ada menjalankan ujian saringan ini di klinik kesihatan. Alhamdulillah, cikgu negatif daripada penyakit ini. Begitu juga dengan isteri cikgu. Kamu pun nanti apabila kamu nak berkahwin, kamu juga akan menjalankan ujian saringan HIV ini. Tapi lambat lagi lah. Bukan sekarang. Sekarang waktu kamu untuk belajar. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, HIV dan juga AIDS ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ianya boleh menjangkiti kamu daripada jarum suntikan, hubungan seks rambang, daripada ibu kepada anak, daripada derma darah dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya ialah kamu harus menjauhi daripada najis dadah, jauhi seks rambang dan hubungan seks sejenis, setia kepada pasangan, setia pada yang satu. Elakkan dari menjalinkan hubungan dengan individu yang kamu tidak kenali. Elakkan bergaul dengan rapat, terutama dengan individu yang baru kenali. Banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar diri dan keluarga kamu terhindar daripada ancaman penyakit ini. Sayangi ahli keluarga kamu. Pantau ke mana aktiviti mereka, ke mana mereka pergi. InsyaAllah kita akan terhindar daripada penyakit ini. Pembelajaran kita tamat pada hari ini. Jadi cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu doakan kamu terhindar daripada ancaman penyakit berbahaya dan kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga kamu. Stay home. Jangan lupa pakai pelitup muka sebelum keluar daripada rumah. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.